Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah an-nabil amin nabina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu. Qal musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi dunia wal akhirah. Dasar yang ketiga iaitu amal perbuatan. Amal perbuatan, dasar syukur. Dasar syukur yang ketiga setelah ilmu dan juga hal, setelah kita mengetahui hakikat syukur dan juga keadaan spiritual kita sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dasar yang kedua iaitu hal, keadaan jiwa kita datang daripada ilmu. Maka hari ini kita ingin melihat ataupun penulis kita ingin mendedahkan pula bagaimana bentuk ataupun penampilan amalan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar yang ketiga kata dia amal perbuatan sesuai dengan tuntutan kegembiraan. Karena syukur ni dia berkait dengan nikmat, dan nikmat ini suatu yang menggembirakan. Jadi apabila kita seronok, kita gembira dapat nikmat, apa yang seharusnya kita lakukan? Amal perbuatan iaitu orang bersyukur, dia akan beramal sesuai dengan tuntutan kegembiraan yang terjadi dari pengetahuan tentang pemberi nikmat. Pengetahuan dia tentang pemberi nikmat, mana dia mengetahui siapa yang beri nikmat. Okay. Maka dia beramal untuk pemberi nikmat. Amal perbuatan ini berkait dengan hati. Mana syukur dengan hati, lisan dan juga anggota badan. Jadi sebab itu amal ni sebenarnya dia bukan, sebab itu para ulama biasa menyebutkan amal hati, dia panggil amalan hati, iaitu ikhlas, khusyuk. Itu kalau kita rujuk pada salat dah. Apa ni, tawadhu, itu semua al-amal al-qalbiyah, amalan dengan hati. Jadi kerana itu kalau ketika mengungkapkan iman, sekali iman pun para ulama, ada ulama menyebutkan apa ni, at-tasdiq itu sebagai amalan hati, at-tasdiq itu. Amal perbuatan sesuai dengan tuntutan kegembiraan yang terjadi dari pengetahuan tentang pemberi nikmat. Amal perbuatan ini berkait dengan hati, lisan dan anggota badan. Kaitannya dengan hati ialah bermaksud untuk kebaikan. Maknanya dia buat amalan itu semata-mata kerana ingin berbuat baik, melakukan amal kebaikan diridhai oleh Allah, dan menyembunyikan niat tersebut dari semua orang asing, dari semua orang. Mana itu dia panggil syukur dengan hati. Dan syukur dengan hati iaitu makna dia berlakukan amal dengan niat bukan untuk memperlihatkan kepada orang lain, tapi untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan lisan ialah mensyukur dengan lisan ialah menampakkan rasa syukur kepada Allah dengan berbagai pujian kepada-Nya. Makna menzahirkan syukur kepada Allah dengan berbagai pujian, dengan tahmid, dengan tasbih dan sebagainya. Sesungguhnya sedangkan kaitannya dengan anggota badan, kaitan syukur dengan anggota badan ialah mempergunakan nikmat-nikmat Allah untuk mentaati Allah dan tidak menggunakannya sebagai sarana yang bermaksiat kepadanya. Dia tidak menggunakan nikmat yang Allah beri sebagai alat, sebagai kemudahan pula untuk dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud syukur mata ialah dengan menutupi setiap aib
yang dilihatnya pada diri seorang Muslim yang lain. Sebab bila kita mendedahkan keaiban, kita tengok keaiban orang lain, kemudian kita dedahkan, kita sembang, kita mengumpat, mana kita melakukan maksiat mata. Jadi pada ketika itu kita tidak lagi mensyukuri mata yang Allah Ta'ala beri, kerana kita menggunakan mata itu untuk tujuan yang dimurkai oleh Allah. Wujud syukur telinga ialah dengan menutupi setiap aib yang didengarinya. Kerana bila kita menyebarkan aib yang kita dengar, maka itu juga umpatan dosa. Jadi kesimpulannya, bila kita berada dalam keadaan dosa, maka kita tidak mensyukuri pemberi nikmat. Wujud syukur, hal ini termasuk wujud syukur anggota badan ini. Jadi ini di antara lah. Mana syukur telinga iaitu dengan mengelak daripada melakukan maksiat telinga. Selain daripada itu, syukur telinga juga akan kita perluaskan lagi. Syukur telinga, syukur mata dan sebagainya. Selain daripada kita mengelak daripada melakukan maksiat, kita juga menggunakan anggota-anggota ini untuk melakukan ketaatan. Wujud syukur dengan lisan ialah dengan menampakkan keredaan kepada Allah yang memang diperintahkannya. Ya, wujud syukur dengan lisan, maknanya sentiasa kita bercakap menggambarkan bahawa kita reda dengan pemberian Allah Ta'ala. Kita tidak mengeluh, kita tidak bersembang dengan menyandarkan nikmat pada diri kita, ya, mengangkat diri dan sebagainya. Orang salaf biasa saling mengajukan pertanyaan dengan tujuan mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala, agar orang yang bersyukur semakin taat dan orang yang menanyakannya juga semakin taat. Okay. Jadi mereka saling bersembang, bertanya-tanya di antara sama lain, bersembang tentang nikmat. Okay. Untuk menzahirkan syukur. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan, فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, adapun nikmat Tuhanmu, fahadis, maka kamu sebarkan ataupun sampai-sampai hadis. Hadis makna bicarakan. At-tahadus bin ni'mah syukrun. Bersembang pasal nikmat itu adalah syukur, tanda syukur. Ini senyap saja. Orang bagi apa-apa pun senyap. Sebab itu kita boleh bersembang. Tapi mereka bersembang agar orang yang bersyukur semakin taat. Dan orang yang menanyakan juga semakin taat. Maksudnya semakin mengingati nikmat Allah, semakin menghormati nikmat Allah. Kita tanya, contoh kita tanya kawan kita, kamu macam mana, sihat ke? Jadi kawan kita pun jawab, Alhamdulillah sihat. Kita membalas balik, Alhamdulillah sihat. Dia pun tanya balik, kamu pula macam mana, sihat? Kita jawab, ya Alhamdulillah sihat. Jadi begitu dia panggil. Orang yang bertanya pun mensyukuri, kemudian orang yang ditanya pun dia mensyukuri, kemudian dibalas pula kesyukuran oleh orang yang bertanya. Mereka tidak berniat riak dengan mengungkapkan kerinduan. Setiap hamba yang ditanya tentang suatu keadaan, maka jawapannya adalah bersyukur, mengadu ataupun diam. Jadi antara tiga. Okay. Bila kita berdepan dengan nikmat, bila orang tanya, kita bersembang pasal nikmat, dia antara tiga. Iaitu kita menjadi orang bersyukur, bila ditanya, kita kata Alhamdulillah. Ataupun kita menjadi orang yang mengadu. Orang tanya kita, kau macam mana? Kita, saya ni macam tu lah. Miskin tak habis-habis. Allah Ta'ala pun tak tolong. Kita mengadu. Dia panggil. Ataupun kita diam saja. Tak sembang apa-apa pun. Dia senyap saja. Tak pernahlah unsur menzahirkan nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Jadi kata dia, daripada tiga-tiga ini, bersyukur adalah ketaatan. Mana orang yang bersembang, bercerita tentang dirinya, atau menzahirkan nikmat yang Allah Ta'ala beri pada dia untuk bersyukur, itu adalah ketaatan. Sedangkan mengadukan adalah kemaksiatan yang buruk dari orang yang beragama.
Okay. Mana buat pengaduan. Ni saya ni miskin begitulah. Okay. Jadi itu adalah kita mengadu kepada sama-sama makhluk. Itu adalah buruk. Jadi kalau kita susah sekalipun, ya, kita sepatutnya ialah mengadu kepada Allah. Kalau kita mengadu kepada makhluk, bermakna kita mengadu kepada makhluk yang rendah, saya akan sebut juga, tentang Tuhan yang maha tinggi. Mana kita mengadukan tentang Tuhan kepada, contoh macam kita sebut, saya ni miskin. Nampak macam mana Allah Ta'ala takdirkan saya miskin. Jadi seolah macam kita mengadu tentang Allah kepada makhluk. Kita nak cerita kepada makhluk, bahasanya Allah tidak layani kita dengan baik. Sebab itu satu sikap yang buruk. Pengaduan ini dinilai buruk kerana ia bererti mengadukan Allah yang maha kuasa kepada hamba yang tidak berdaya apa-apa. Jika tidak bisa bersabar atas cubaan dan qada sehingga kelemahannya itu membuatnya harus mengadu, maka sepatutnya pengaduan itu hanyalah kepada Allah juga. Kita mengadu kepada Allah. Jangan mengadukan Allah kepada makhluk. Kerana dialah yang memberi cubaan dan yang maha kuasa menghentikan cubaan. Kalau kita mengadu kepada manusia, manusia takkan boleh buat apa. Bahkan kita berada dalam keadaan yang jelek lah. Perendahan diri seorang hamba kepada Tuhannya adalah kemuliaan. Jadi bila kita merendah diri, kita mengadu kepada Allah, itu balik kepada kita menjadi mulia. Sedangkan pengaduan kepada selainnya adalah kehinaan. Menampakkan kerendahan diri kepada sesama hamba adalah kehinaan yang buruk. Allah berfirman, jadi sebab itu kita sembang sama-sama kita tahadus bin ni'mah. Menzahirkan ni'mah. Walaupun kita tak ada duit bukan nikmat. Satu-satu nikmat. Pada zaman hari ini saja orang mengenali duit, zaman dulu orang tak kenal pun duit. Jadi kita sihat, ada makan sebab sikit. Ada orang disaingi mengelilingi kita, itu sudah cukup. Kita bersembang pada hal itu. Alhamdulillah saya dikurniakan keluarga yang baik. Alhamdulillah pagi ini saya dapat bangun solat subuh. Allah Ta'ala bagi hidayah. Dan untuk saya bangun awal solat subuh dan dapat sebuah sikit baca Quran. Itu sembang, bukan untuk kita riak dan sebagainya. Tapi untuk sama-sama kita itu menzahirkan syukur nikmat kepada Allah. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah. Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah. Dan sembahlah dia dan bersyukurlah kepadanya. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan. Mereka tidak memiliki untuk kamu rezeki. Orang selain Allah. Kalau kamu sembah dia pun dia tak boleh bagi rezeki dekat kamu. Fabtahu 'indallahi rizqa, maka mintalah rezeki dari Allah. Wa'buduhu washkuru lahu, dan sembahlah dia serta bersyukurlah kepadanya. Innal ladzina tad'un min dunillah ibadun amsalukum. Sesungguhnya orang-orang yang kamu seru, kamu sembah selain daripada Allah, semua adalah makhluk yang lemah seperti kamu juga. Jadi syukur dengan lisan adalah termasuk salah satu wujud syukur. Salah satu perkara yang menggambarkan adanya syukur ialah apabila kita mensyukuri nikmat Allah dengan memuji Allah, dengan kita redha kepada Allah dengan lisan kita. Diriwayatkan bahawa sejumlah utusan datang menemui Umar bin Abdul Aziz. Lalu seorang pemuda berdiri menyampaikan pembicaraan. Mana wakillah seorang pemuda, dia bangun untuk bercakap. Tapi Umar bin Abdul Aziz menyegahnya seraya berkata, orang tua dulu. Mana Umar dia lebih suka kalau yang bangun menjadi juru cakap itu ialah orang tua. Tapi yang bangun tadi ni orang muda. Tapi pemuda ni berkata, wahai Amirul Mukminin, kalau perkara ini diukur dengan usia, pasti di kalangan kaum muslimin ini ada orang yang lebih tua dari anda. Jadi seolah-olah dia menyatakan bahawa jangan kamu ukur
Tua itu dari segi usia saja. Dan kelayakan itu dari segi usia saja. Kalau begitu, kamu sendiri, wahai khalifah, juga muda. Kerana Umar bin Aziz pun menjadi khalifah dalam usia yang muda. Okay? Itu dah tentu di kalangan kalau ukur usia tua itu dengan usia, maka kamu sendiri pun tidak boleh menjadi khalifah. Okay? Maka akhirnya Umar bin Aziz berkata, bicaralah. Jadi menggambarkan bahasanya yang pemuda tadi ini sebenarnya orang yang cerdik. Walaupun muda tapi dia tua berbanding orang lain, dia tua dari sudut ilmu. Ini dapat dilihat di perbicaraan dia selepas ini. Maka Umar bin Aziz kata dekat dia, berbicaralah. Kemudian pemuda itu berkata, kami bukanlah utusan yang ingin meminta sesuatu. Mana kami datang bukan nak minta sesuatu. Dan tidak pula utusan yang menyatakan rasa takut. Dan datang untuk menyatakan kami berbaiat dengan kamu kerana kami takut dan sebagainya. Kerana keutamaanmu telah membuat kami tidak minta lagi. Kerana kami tak nak minta apa-apa. Sebab kebaikan kamu, kelebihan kamu, itu sudah cukup bagi kami. Kami tak perlu minta-minta lagi. Apa yang kamu berikan kepada kami sebelum ini pun sudah cukup. Sedangkan keadilanmu pula membuat kami merasa aman. Kami tak takut apa-apa. Sebab kamu orang adil, seorang yang adil. Jadi, kenapa dia datang? Mereka datang. Kata dia, kami hanyalah utusan yang datang untuk menyampaikan rasa syukur. Menyampaikan rasa syukur kami. Kami datang menemuimu untuk mengungkapkan rasa syukur dengan lisan. Lalu kami pamitan, kami akan pulang. Kami datang ini untuk menzahirkan terima kasih. Kerana kamu telah memerintah dengan baik. Yang kamu telah memberi keamanan kepada kami dan juga kamu membantu kami sebagai rakyat kami. Jadi kami ingin menzahirkan syukur kami. Sebab itu at-tahadus bin ni'mah syukur. Yang kita ucap dalam hadis Nabi menyebutkan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang barang siapa yang tidak pandai mensyukuri manusia, maka dia tidak mensyukuri Allah Ta'ala. Orang bagi apa-apa pun senyap saja. Aku nak sebut terima kasih. Jadi sepatutnya kita boleh sebut nikmat orang pada kita. Saya ni alhamdulillah lah dia tolong saya. Saya ni alhamdulillah lah. Kerana ada fulan tolong mengajar saya. Kalau tidak saya tak tahu. Tidak saya jahil. Itulah dasar-dasar makna syukur yang meliputi berbagai hakikatnya. Adapun pendapat orang yang menyatakan bahawa jadi merangkumi pelbagai hakikatnya, iaitu hakikat ilmiah, hakikat haliyah ataupun nafsiyah, dan yang ketiga hakikat dia panggil zahir ataupun amalan. Adapun pendapat orang yang menyatakan bahawa syukur adalah pengakuan terhadap nikmat pemberi nikmat dengan penuh ketundukan, maka pendapat ini memandang kepada perbuatan lisan di samping berbagai keadaan hati. Ini disebutlah ada ulama yang mentakrifkan syukur dengan sekian-sekian. Maka dia melihat dari satu sudut saja, satu aspek. Seperti di sini pendapat orang, mana orang ada ulama yang mentakrifkan syukur sebagai pengakuan, mengakui terhadap nikmat pemberi nikmat. I'tiraf. Syukur itu i'tiraf. I'tiraf maksudnya segala nikmat yang kita dapat itu adalah daripada pemberi nikmat itu Allah. Dengan penuh ketundukan, mana kita taat. Maka pendapat ini kata dia, mana orang yang beri takrif syukur sebegini kerana dia melihat syukur dari sudut perbuatan lisan, di samping sebahagian keadaan hati. Mana kita mengakui itu syukur dengan lidah, kemudian hati kita tunduk kepada Allah, itu syukur dengan hati. Adapun pendapat yang menyatakan bahawa syukur adalah pujian ke atas pemberi kebaikan, yakni Allah, dengan menyebut kebaikannya, maka pendapat ini memandang kepada amal lisan semata-mata, mana syukur dengan lidah semata-mata. Adapun pendapat yang menyatakan bahawa syukur adalah senantiasa berada, yakni i'tikaf, mana sentiasa berdiri
pada hamparan ataupun sentiasa berada pada hamparan keadaan hati, yakni syuhud, yang dengan terus-menerus menjaga kehormatan. Maka syukur, mana ada yang mentakrifkan syukur dengan senantiasa berada pada hamparan kehadiran hati, syuhud. Mana syukur dalam keadaan kita memastikan hati kita ini sentiasa berada dalam kondisi terus-menerus menjaga kehormatan. Mana sudah tentu kehormatan yang maksud ini adalah kehormatan diri di hadapan Allah. Malu dengan Allah. Malu dengan Allah. Kita letakkan diri ni, kita ni kalau melakukan maksiat nanti macam mana Tuhan yang memberi nikmat pada kita, nampak kita tu macam mana. Mungkin begitulah maksudnya, Allah a'lam. Dalam bahasa Arabnya dia sebut apa? Dalam bahasa Arabnya, inna syukru al-i'tikaf fi bisati syuhud bi'idamati hifzul hurmah. Iaitu dengan berada dalam hamparan kehadiran hati, iaitu dengan senantiasa menjaga kehormatan diri. Maknanya maruah dirilah, jangan sampai kita ini orang kata apa, tidak malu dengan Allah. Tidak malu dengan Allah. Allah sentiasa melihat kita menggunakan nikmatnya, tiba-tiba kita menggunakan nikmatnya untuk maksiat padanya. Maka pendapat ini yang paling mencakupi makna syukur. Dia kata inilah pendapat yang mencakupi makna syukur dan hanya amal lisan. Maka pendapat inilah yang paling mencakupi makna syukur dan hanya amal lisan yang tak terliput di dalamnya. Jadi walaupun mencakupi, tapi ada kekurangan juga, kata orang kita kerana dia tidak mencakupi makna lisan, syukur dengan lisan. Jadi dia bersyukur dengan hati dan juga anggota. Iaitu hati sentiasa hadir bersama dengan Allah dan memastikan anggota menjaga kehormatan, mengelak dari perkara yang menjatuhkan diri dalam maksiat. Sedangkan pendapat Hamdun Al-Qassar yang menyatakan bahawa mensyukuri nikmat adalah anda melihat diri anda dalam syukur seperti seorang penjilat. Mana kita melihat diri kita ni berkenaan dengan syukur ni dalam nikmat. Seperti dipanggil apa, kamu melihat diri kamu yang dalam mensyukuri Allah ini tidak lebih daripada terjemahan pada tufailiyan, iaitu orang yang hadir tanpa dijemput. Jadi sebenarnya kita tak layak pun untuk dapat nikmat ini. Tak layak pun untuk dapat nikmat ini, tapi Allah Ta'ala bagi. Kita tak layak, tapi Allah Ta'ala bagi. Itu mana tufailiyan dia panggil. Yang mana orang yang menumpang saja. Orang yang menumpang. Sebenarnya kita tak layak pun. Jadi kita seolah macam kita sebut, terima kasihlah wahai Tuhan. Sebenarnya aku tak layak pun mendapat nikmat ini, tapi engkau beri juga nikmat ini kepadaku. Maka pendapat ini mengisyaratkan bahawa arti pengetahuan termasuk salah satu makna syukur sahaja. Jadi pendapat ini melihat syukur dari sudut perspektif pengetahuan. Maknanya kita sedar diri, kita mengetahui diri. Bahawa diri kita ini sebenarnya tidak layak pun dengan nikmat itu. Adapun perkataan Al-Junaid bahawa syukur adalah anda melihat diri anda dengan sebagai orang yang berhak, kena tambah tidak berhak. Dia terjatuh. Kerana kata wa qaulul Junaid asyukru an la tara nafsaka. Allah tara nafsaka. Kamu tidak melihat diri kamu ahlan ni'mah sebagai orang yang layak dengan nikmat itu. Dia hampir sama dengan tadi. Cuma tadi dia menggunakan bahasa metafora, tapi ini bahasa yang jelas. Tufailiyan iaitu
orang yang hadir tanpa diundang. Dia tak dijemput pun kenduri, tapi dia hadir, orang kata, tak apa, makan, tak apa. Kita pun rasa malu-malu nak makan. Tapi tak boleh sebab tuan rumah kata, tak apa, silap rumah tak apa. Masuk, makan. Maka ia mensyaratkan kepada salah satu keadaan hati secara khusus. Jadi takrifan syukur Junaid ini adalah melihat dari sudut aspek keadaan hati kita. Jadi orang bersyukur ni hati dia sentiasa merasakan dia tidak layak pun dengan nikmat yang dia dapat itu. Dia dapat semata-mata kerana kepemurahan Allah. Pernyataan mereka tersebut di atas mengungkapkan tentang keadaan mereka. Jadi masing-masing ulama ini dia mengungkapkan syukur, itulah kondisi dia. Mana dia memberi ungkapan syukur, takrifan syukur melihat kepada martabat dia. Dan ada kalanya dia memberi takrifan syukur melihat pada martabat orang bertanya. Pernyataan mereka tersebut di atas mengungkapkan tentang keadaan mereka, ini martabat mereka. Oleh sebab itu jawapan mereka berlainan dan tidak seragam. Kemudian bisa jadi jawapan masing-masing mereka berbeza dalam dua keadaan. Kerana mereka tidak bicara kecuali tentang keadaan mereka dan martabat mereka yang ada pada saat itu dan yang sedang mendominasi mereka. Atau mereka bicara sesuai dengan apa yang mereka anggap cocok dengan keadaan penanya. Dengan hanya menyebutkan kadar yang diperlukan oleh si penanya dan meninggalkan apa yang tidak diperlukan. Jadi likulli maqam maqal. Bagi setiap kedudukan itu ada ucapan dia. Jadi mereka bercakap pada kedudukan mereka, martabat mereka pada ketika itu. Ya, ada ulama berada pada martabat dia bercakap itu dipanggil maqam menjelaskan tentang nas dipanggil. Maka dia melihat dari sudut takrifan Quran hadis dan dia bercakap itu dari sudut penghayatan batin dipanggil ihsan. Maknanya dia bercakap itu apabila dia sudah mencapai martabat. Kalau dalam tasawuf tu dia kata martabat para arifin dia panggil. Martabat ma'rifah, bukan martabat ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Selesai kita tajuk tentang syukur dan selepas ini akan masuk yang ke-10 iaitu sabar, taslim dan redha. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.